Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم بعض. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Diberinya kita kesehatan yang baik, diberinya kita peluang untuk hidup, untuk mengisi masa kita, dan diberi kepada kita keamanan dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan sambung tuan-tuan perkara yang berkaitan dengan hikmah. Hikmah yang berkaitan dengan sebahagian daripada rukun-rukun haji. Rukun haji ini antaranya ialah ihram, berada wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, bercukur. Itulah antaranya. Jadi selepas kita dah baca rukun haji, rukun umrah, wajib haji dan juga perkara-perkara yang dilarang ketika berihram, maka penulis nak menceritakan sebahagian daripada hikmah-hikmah ibadat tersebut. Sebab ibadat haji ini semuanya perbuatan. Tak ada langsung bacaan wajib ke apa, tak ada. Maka perbuatan itu ada hikmahnya. Perbuatan itu mengajar kepada kita sesuatu. Itu bila kita tawaf, ada hikmah daripada tawaf itu. Jadi nak cerita sekarang tentang ihram dan kesejahteraan. Kat situ kan Zam? Betul. Ihram dan kesejahteraan. Apabila seseorang ini berihram, maka seseorang itu memberitahu bahawa dia ni adalah orang yang aman daripada melakukan sesuatu yang tak elok. Makna orang keliling ni sejahtera lah daripada dia. Orang yang berihram berdoa pada masa memandang Kaabah. Orang yang dah ihram ni, dah pergi niat ihram, dah pakai baju apa tu? Baju apa? Pakai baju apa? Baju ihram lah. Kan? Maka dia pun masuklah ke Masjidil Haram. Maka mula-mula sekali kalau nampak Kaabah, maka disunatkan kita berdoa. Lihat Kaabah aja disunat kita berdoa. Antara doanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis salam. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa mahabatan. Wazid man hajjahu. Man tu bukan min. Wazid man hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan. Wahai Tuhan kami, daripada Engkaulah datang kesejahteraan. Maknanya dia dah ihram dah ni. Maknanya sejahtera. Engkaulah, daripada Engkaulah datang kesejahteraan
hidupkanlah kami wahai Tuhan kami dengan kesejahteraan. Daripada Engkaulah datang kesejahteraan. Hidupkanlah kami wahai Tuhan dengan kesejahteraan. Minta sejahteralah daripada Allah datang sejahtera, kita pun minta hidup dalam keadaan sejahtera. Dan kita bila hidup dalam sejahtera, kita pun tidak mengganggu orang lah. Bukan kita sejahtera ganggu orang, itu tak sejahtera. Wahai Tuhan kami, tambahlah rumah yang mulia ini dengan kemuliaan, keharmonian dan kehebatan, dan tambahlah kepada orang yang menunaikan haji ataupun umrah dengan kemuliaan dan kehormatan. Dia kata doa ini menunjukkan dengan jelas bahawa di antara tujuan haji dalam Islam adalah menanam, menyuburkan dan memperkembangkan semangat cintakan kesejahteraan dan keamanan dalam jiwa setiap orang Muslim. Jadi bila seseorang itu ihram dan doa yang dibaca ni Allahumma antas salam ini menanam dalam diri kita seorang Muslim ini cintakan kesejahteraan dan keamanan. Sejahtera ini bukan sekadar kita saja sejahtera. Dalam masa yang sama kita menzalimi orang, itu bukan sejahtera yang diinginkan. Bukan keamanan, kita ya nak aman, tapi dalam masa yang sama kita menyusahkan orang, itu bukan. Islam inginkan kesejahteraan, inginkan keamanan. Itu ditanam di dalam jiwa seorang Muslim. Apatah lagi ketika dia ihram, dia pakai baju ihram. Baju ihram ni jahit pun tidak, tali nak ikat pun tak ada, kan? Takkan dalam keadaan tu kita nak bermusuh, nak bergaduh dengan orang, terburai nanti. Maknanya kita orang yang dididik tidak suka mengacau orang lain. Kita dididik untuk membina kesejahteraan dan juga keamanan di dalam kehidupan ini. Maka seorang Muslim ini menghindari dan membuangkan daripada dirinya semangat benci, marah, pergaduhan dan sebagainya. Dia tidak ada seseorang Muslim ini, dia jiwa dia nak cari kesalahan orang je, tak ada. Jiwa seorang Muslim bukan jiwa asyik nak cari musuh je, tidak. Bukan jiwa Muslim ni jiwa nak cari bergaduh je, bukan. Tapi kita inginkan kebaikan, kita inginkan kesejahteraan. Tetapi ingat, kebaikan dan kesejahteraan itu apabila kita ikutlah panduan yang diberi oleh pemilik alam ini, pemilik makhluk ini. Kita kena ikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita semua manusia yang beragama Islam ini ikut apa yang Allah perintahkan, maka amanlah, sejahteralah. Tapi dia akan timbul masalah apabila sebahagian daripada manusia ini menentang panduan yang diberi oleh Allah, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Apabila ada golongan manusia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maka sudah pasti masa itu akan timbul pertentangan sesama manusia. Apabila berlaku pertentangan, bolehkah kita kata, oh orang Islam ni suka bergaduh? Bolehkah? Bila berlaku pertentangan ini, ada orang cuba melakukan perkara yang dilarang oleh pemilik alam ini, suka melakukan pembunuhan, suka mencederakan manusia. Bila berlaku macam tu, sudah tentu ada golongan yang datang mempertahankan, betul, mempertahankan diri. Lepas tu kebetulan yang mempertahankan diri ni orang Islam. Bolehkah kita kata orang Islam ni suka berperang je, orang Islam ni suka bergaduh je? Boleh? Kan selalu orang cakap macam tu. Tak boleh lah. Yang menjadi masalahnya, yang menimbulkan masalah pertikaian, perbalahan, permusuhan, ialah apabila ada golongan yang cuba melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan pembunuhan, melakukan macam-macam lah. Macam tuan-tuan tengok hari ni kan, di Palestin kan, Israel, Palestin. Israel boleh cakap orang Hamas ini suka berperang. Dia ni pengganas, dia ni suka buat kacau di rantau.
Boleh terima. Adakah dia macam tu? Tak. Orang yang mempertahankan hak, dia kata sebagai pengganas. Orang yang mempertahankan hak diri sendiri, dia kata orang yang suka cari gaduh, suka berperang. Orang yang mengambil hak kita, itu orang yang baik. Kan pelik bin ajaib. Lepas tu kata, tuan-tuan, Islam ini dia syumul, dia melengkapi segala. Islam inginkan kesejahteraan, Islam inginkan keamanan, dan Islam mengajar kepada umatnya memberi keadilan kepada seluruh manusia, tak kira dia orang Islam ataupun orang bukan Islam. Tidak ada dalam ajaran Islam kita dia didik orang Islam mempunyai kasta yang tinggi, orang yang bukan Islam adalah haiwan. Tak dididik macam tu. Kita dididik semua manusia ini sama, berasal daripada manusia yang satu, iaitu Adam alaihissalam. Bila datang kat sini, ada yang Cina, ada yang India, ada yang Melayu, ada Kadazan, ada macam-macam, ada Arab, ada Jepun, ada Korea, macam-macam. Tapi asalnya semua satu, daripada bapa yang satu, iaitu Adam alaihissalam. Maka Islam, Allah turunkan Islam ini, panduan ini kepada Nabi SAW, panduan hidup bagaimana nak menyatukan kepelbagaian kaum, kepelbagaian bangsa, dan hidup dalam keadaan aman dan sejahtera di atas muka bumi ini. Maka panduan yang Islam beri ini panduan yang penting untuk ditatbik, diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan. Kita kalau tak yakin, kita cuba cari apa yang Islam ajar, tiba-tiba benda tu tak baik untuk masyarakat. Carilah. Kita dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang memfitnah. Larangan tu tak elok ke? Elok. Jadi Islam mengajar umatnya macam tu, bencikan kebencian, benci, pergaduhan, permusuhan. Tapi kadang-kadang terpaksa nak berlawan. Kerana apa? Kerana keperluan masa itu, seperti mana yang berlaku di Palestin. Menurut Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam surah Al-Baqarah, ketika mana seseorang ini melakukan ibadat haji, maka Allah beritahu haji ini adalah beberapa bulan yang termaklum. Bukan kita ikut suka-suka kita, haji nak bulan apa, tak. Haji ini ada tempoh masanya. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya, yakni telah berniat untuk melakukan ibadat haji, telah ihram, maka tidak boleh mencampuri isteri, tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan haji. Bertengkar pun dilarang, apatah lagi nak membunuh, nak melukakan orang. Bertengkar itu pun dilarang dalam masa mengerjakan haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam mengajar kepada kita, apa saja kebaikan yang kamu lakukan, Allah mengetahui. Maknanya buatlah apa sebanyak mana kebaikan, walaupun kecil, kamu tetap akan diberi ganjaran pahala. Tapi jangan buat sekali-kali maksiat, jangan buat sekali-kali perkara yang boleh menyakiti orang. Bertengkar ini sudah pasti akan menyakiti orang, setidak menyakiti hati orang lain. Itu pun diajar oleh Islam. Jaga, jangan sampai macam tu. Cantik ibadat haji itu, bila orang mula pakai niat ihram ini. Menurut saranan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas orang yang berihram supaya bersikap damai, berjiwa murni dan berhati mulia. Sebaliknya mengharamkan daripada pertengkaran, ucapan yang kotor dan juga perbuatan yang buruk. Bila orang ni mula melakukan ibadat haji, maka segala perkara yang buruk dilarang. Bercakap benda yang lucah, yang tak elok dilarang. Itu semua itu adalah latihan supaya seorang Muslim ini dapat hidup seperti mana ketika mana dia ihram tadi. Dari segi jangan melakukan keburukan kepada orang lain. Jaga mulut ini.
jaga kelakuan tak? Tapi waktu tawaf tu pun orang kentam tak? Waktu tawaf tu disending orang tak? Kan? Pasal apa? Pasal faham tak faham lah. Ibadat haji ni nak ajar kita, didik jiwa kita, didik akhlak kita. Lisan kena jaga, dan perbuatan kita jangan menyakiti orang lain. Ini pasal nak pergi cium Hajarul Aswad tu kan, dia tendang orang, terkajang orang. Kan pelik itu. Itu tidak disuruh itu. Baik, untuk meningkatkan lagi semangat keimanan dan kedamaian dalam jiwa Muslim, maka dilarang membunuh binatang. Kan bila dah ihram dan niat haji umrah ni, dilarang bunuh binatang. Bukan setakat manusia, jangan kamu zalimi, jangan kamu sakiti. Bahkan binatang itu pun kamu tak boleh sakiti. Tak dilarang membunuh binatang darat, sama ada yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Dia dilarang membunuh binatang ketika ihram. Memburu pun tak boleh. Memburu binatang pun tak boleh. Sebab itulah dikatakan bahawa ibadat haji itu adalah mencari keamanan, kesejahteraan dan juga keselamatan untuk kita dan juga untuk orang lain. Itu antara hikmah ihram dan kaitannya dengan kesejahteraan. Itu banyak benda yang dilarang apabila seseorang ini telah berihram dengan ibadat haji ataupun umrah. Baik. Hikmat tawaf. Habis dia cerita ringkas-ringkas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak detail-detail dalam buku tentang ibadat haji ni kadang-kadang ada. Dan kitab Imam Ghazali ada cerita hikmah-hikmah ni, semua jenis hikmah ni. Hikmat tawaf. Tawaf ni mengelilingi Kaabah. Orang yang mengerjakan haji ataupun umrah diwajibkan tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, yang dimulakan dari Hajarul Aswad. Mula kira lah kan, dia mula kita kira pusingan tu apabila kita berada di Hajarul Aswad, mula berada di Hajarul Aswad. Tawaf tersebut adalah untuk menghormati Kaabah yang menjadi rumah ibadat bagi tujuan menyembah Allah yang Maha Esa. Bukan menyembah Kaabah tu, tempat ibadat, makna tempat kita tempat kita memandang kiblat kita lah, tempat kita tujukan ibadat. Bukan kita sembah Kaabah itu, tidak. Hajarul Aswad yang terletak di satu sudut Kaabah itu sebagai lambang yang dihormati oleh orang Arab sejak zaman berzaman, pada setiap kali diperbaiki bangunan Kaabah. Jadi daripada Kaabah itu antara benda yang amat dimuliakan oleh orang Arab sejak dahulu kala ialah Hajarul Aswad. Ini satu batu di sudut Kaabah itu kan. Tawaf mengelilingi Kaabah itu menyerupai kelakuan para malaikat yang mengelilingi arasy Tuhan di alam malakut. Maknanya kita manusia ni disuruh kita tawaf di Kaabah. Bertepatan dengan Kaabah itu, maka makhluk yang bernama malaikat tawaf. Dia tawaf kat sana. Malaikat-malaikat yang sentiasa memuji Tuhan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di dunia diwajibkan menghadap kiblat pada masa menunaikan sembahyang 5 kali sehari semalam, maka wajiblah mereka menghormati dan memuliakan Kaabah yang pertama dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan puteranya Ismail untuk tujuan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bangunan yang awal dibina di atas muka bumi ini ialah Kaabah. Yang kedua, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kiblat yang pertama ialah Baitul Maqdis. Jadi kita disuruh tawaf keliling Kaabah itu sebagai untuk memulia dan menghormati Kaabah yang dibina. Tapi dalam pusingan itu ada tak hikmah dia? Ada nak baca dalam kitab tu, Ihya Ulumuddin tu ada banyak. Kalau rajin ada banyak.
Kita selai baju apa semua sama, kan, kasut pun tak ada, tak ada. Jalan tu mengharap siapa? Mengharap pertolongan Allah, mengharap bantuan Allah, meminta kepada Allah. Bukan minta pada Kaabah tu. Kaabah tu tak ada apa, tempat untuk tawaf, kan. Kaabah tu mulia, bukan tak ada apa-apa, tidak, dia mulia. Tapi orang bila tawaf itu hatinya terikat kepada Allah, mohon kepada Allah, minta macam-macam, kan. Rasa diri ni seorang hamba yang penuh dengan kesalahan, rasa diri ni penuh dengan kekerdilan, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hikmah sa'i di antara Safah dan Marwah. Hikmah sa'i di antara Safah dan Marwah. Selepas daripada tawaf, maka orang yang berihram ni akan melakukan ibadat yang dinamakan sa'i. Sa'i adalah berlari perlahan ataupun berjalan cepat di antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Ia termasuk dalam rukun haji yang diamalkan pada zaman dahulu, tetapi peristiwa itu terus dikekalkan oleh Islam bagi mengingati satu peristiwa sejarah yang penting. Maknanya tawaf tadi, zaman sebelum Nabi datang pun manusia ni tawaf. Sebelum Nabi dilahirkan pun manusia sa'i. Ini ibadat yang lama, Orang yang mula-mula melakukan sa'i adalah Siti Hajar, iaitu isteri kepada Nabi Ibrahim AS, ibu kepada Nabi Ismail AS, yang mana Siti Hajar berlari-lari untuk mencari air bagi kegunaan puteranya Ismail. Ni tak payah cerita lah, tuan-tuan tiap-tiap tahun dengar cerita ni, kan. Nak kata, jadi orang yang sa'i ni, bila dia sa'i, dia jiwa dia macam mana? Relax lah, baca handphone lah, apa lah. Cuba ketika tu Siti Hajar pula lari, perasaan dia macam mana? Perasaan dia apa? Dia mengharap sesuatu, mengharap dapat air, dapat kesenangan, dapat menghilangkan dahaga, dapat menyelamatkan anak. Macam itulah orang yang sa'i ni, minta, harap kepada Allah, harap, seolah-olah mengejar sesuatu, mencari sesuatu daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang Arab Jahiliyah mengekalkan tradisi ini. Maknanya orang Arab Jahiliyah pun sa'i juga, cuma mereka meletakkan dua patung. Yang pertama dinamakan As-Saf dan yang kedua namanya Na'ilah. Maknanya orang Arab Jahiliyah ni dekat tempat Safa Marwah ni dia letak berhala. Jadi bila sa'i sampai kat bukit tu ada berhala. Kemudian sa'i lagi sampai ke sini, Safa ada berhala. Jadi pada permulaan Islam, bila sahabat pergi nak buat umrah, nak buat haji, nak buat umrah, ibadat sa'i ada, kan. Tapi bila sa'i tu ada berhala sini, ada berhala sini. Jadi timbul kemusykilan dalam hati para sahabat. Kita ni sa'i ni sembah benda ni ada. Allah perintahkan buatlah ibadat sa'i ini. Akhirnya berhala-berhala tu semua diruntuhkan. Baik. Apabila munculnya Islam, maka dimusnahkan patung-patung itu dan dikekalkan ibadat sa'i di antara dua bukit itu yang telah dibersihkan daripada kesan-kesan syirik dan keberhalaan, kerana mengingati peristiwa yang bersejarah itu. Peristiwa Siti Hajar mencari air. Hikmah wukuf di Arafah. Ini Arafah satu hal. Islam memfardukan wukuf di Arafah pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Antara ibadat yang penting dalam haji ialah wukuf di Arafah. Siapa yang dapat wukuf di Arafah, barulah cerita dapat haji. Maknanya kena selesaikan yang lain lah. Tapi kalau wukuf di Arafah dia tak sempat, maka tak ada haji bagi dia. Itu Nabi kadang-kadang cakap Al-Haji Arafah. Haji itu ialah Arafah. Bukan Arafah semata. Makna nak tahu orang ni boleh haji ke tidak, tengok dia dapat tak wukuf di Arafah. Kalau tak dapat, maka tak ada haji bagi dia.
Jadi bila orang akan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kelebihan wukuf ini adalah perhimpunan agung dan perjumpaan umum antara kaum muslimin di dunia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai bahasa dan pelbagai kebudayaan yang datang dari segenap pelosok dunia untuk menunaikan ibadat haji. Ibadat haji umrah ni apa umrah pula? Arafah ini satu gaya, satu panduan mengajar kepada umat Islam, kamu ni tak kira bangsa apa, negara apa, budaya apa, semuanya akan berkumpul di satu tempat. Dia tak ada waktu lain macam tu. Kalau hari Jumaat, semayang Jumaat, orang ni dekat sini, orang ni kat masjid sana, orang tu kat masjid sana. Kalau yang Pakistan, dekat masjid Pakistan lah. Kan? Tapi satu ni ibadat ni. Wukuf di Arafah ni, tak kira kamu daripada negara mana, suku kaum apa, bangsa apa, kalau nak wukuf, semuanya akan datang kat satu tempat ni. Ini perhimpunan agung untuk menghimpunkan umat Muslim daripada pelbagai bangsa pelosok dunia untuk menunaikan ibadat haji. Ketika tu kita akan lihatlah saudara kita. Sebelum ni kita tengok muka di kalangan kita lebih kurang sama je. Masa ketika itulah kita akan lihat saudara-saudara daripada Arab, daripada Pakistan, daripada Indonesia. Tapi masalah kita ni bukan masalah kita je lah, orang lain pun sama je lah. Masalah manusia ini, dia ada ego dia. Benda ini kena kikis. Kita bila tengok orang daripada Arab, kita rasa hebat. Bila kita tengok orang daripada Bangladesh, kita rasa dia hina. Ini kena kikis, tuan-tuan. Bahkan kita duduk sini pun macam tu. Kalau kita tengok kita orang Malaysia, kita kata hebat. Bila kita tengok ni pekerja ni Indonesia, pekerja ni Bangladesh, pekerja ni siapa lagi, Myanmar, kita rasa kita nampak dia dengan pandangan yang hina. Itu sebenarnya masalah jiwa kita. Jiwa kita ada masalah. Kat situ pun kita dah tak boleh nak didik jiwa kita. Kita nak tengok manusia ni sama, tak kira dia bangsa apa. Masa itulah daripada Bangladesh, Tanzania, Filipin, kulit hitam lah, kulit apalah kan, jumpa belaka. Bila jumpa kulit putih kemerah-merahan, berebut orang nak dekat. Bila jumpa kulit hitam gelek, tan legam, semua nak menjauhkan diri. Kenapa itu sebenarnya jiwa. Berada di tempat itu mendidik jiwa kita. Hikmah ni banyak, tuan-tuan. Lepas tu ibadat umrah ni, pengalaman umrah haji ni, lagi banyak kita merasai hikmah ini, kita tahu, maka dia banyak mempengaruhi jiwa kita. Mempengaruhi jiwa kita. Waktu itu kita dia suruh ingat, kita ada saudara ni daripada negara lain, daripada bangsa lain. Pasal apa? Maka ketika itu kita disuruh bincang, tanya khabar, macam mana keadaan, membantu antara satu sama lain. Macam sekarang ni tak, masalah Palestin. Ujian bagi mereka, orang yang berada di Palestin. Tapi dalam masa yang sama, ujian yang besar bagi orang yang tidak berada di Palestin. Kita kata mereka saudara kita, mereka seagama dengan kita, kita kena gini, kita kena gitu, tak? Biar kita buatlah benda tu. Maka dia suruhlah kita, setidak-tidaknya kita doalah untuk mereka. Kan? Doalah. Kan? Kita biar ambil khabar tentang mereka. Jangan buat tak tahu je. Dia suruh ambil khabar. Maka seorang Palestin ni beritahu saya, dia kata, kalau kita ada anak kat situ, kat tempat tu, kita ada anak, agak-agak berapa kali kita telefon dia. Dia kata. dia cakap macam tu. Kalau kita ada anak kat situ, agak-agak kita biar buat tak tahu je, dia kata. Berapa kali kamu akan bercakap dengan dia? Berapa kali kamu akan cari maklumat tentang anak kamu, dia kata. Payah kita dia buat je. Kan? Maka dia kata suruh ambil tahu.
supaya kita ada jiwa ingat saudara kita, rasa kepayahan saudara itu juga merupakan kepayahan kita. Kita biar ada pengorbanan untuk saudara itu. Padahal benda yang kita buat ni tak seberapa pun, tapi setidak-tidak ada dalam jiwa kita ini cinta kepada saudara kita, kasihan kepada saudara. Jangan langsung, tak ada, jangan. Tak dianggap orang itu sempurna iman kalau dalam hati dia tak ada rasa apa-apa. Tak apa, itu melantak dia lah, dia yang cari penyakit, siapa suruh dia serang dulu? Kita boleh cakap macam tu pula. Dia yang nak perang sangat, biarlah dia tanggung. Jangan. Asalkan kita duduk aman sudahlah, jangan. Itu bukan sifat orang yang beriman. Jadi setiap bangsa ini datang dengan pakaian yang sama, pakaian yang sangat sederhana. Semuanya datang dalam keadaan pakaian yang sama. Tak kiralah pangkat tinggi mana, kedudukan hebat macam mana, ekonomi hebat macam mana sekalipun, masa tu kita sedar kita ni sama je. Ketika tu apakah Allah tengok kita, Allah perhati kita? Masa tu ada orang miskin pakaian sama. Kalau dulu duduk kat sini, orang boleh kenal dengan pakaian tak? Ya ini inspektor. Kan, ini lieutenant, ini Datuk Seri. Kan, kat sana orang tak kenal pun. Orang tak kenal. Masalahnya apakah kita mendapat pandangan daripada Allah ketika tu? Daripada ramai-ramai macam tu, apakah kita mendapat rahmat belas kasihan daripada Allah? Maka dia suruh kita ingat macam itulah nanti di padang mahsyar, siapa yang nak tolong kita? Dia kata, perhimpunan ramai lagi tu, kita tengok amalan dia macam ni, amalan dia macam kita macam mana. Macam itulah dia suruh kita merasai keadaan di padang harapah itu macam mana kita ni orang tak pandang langsung. Apakah Allah juga tak pandang kita? Maka dia jadi dipikir. Dekat akhirat nanti macam mana di padang mahsyar pula? Yang ni baru berapa juta aja, juta ke? Sekali-sekali tu berapa juta ke? Di Arafah tu. Juta. Bila semua manusia pula berkumpul di padang mahsyar pula, macam mana pula tu? Tak ada. Maka dia suruh fikir benda-benda. Maka semuanya datang dengan pakaian yang amat sederhana. Semuanya berdoa kepada Allah, memohon limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa-dosa, dan mohon petunjuk daripada Allah supaya Allah memberi kesejahteraan, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Masa itulah kita disuruh berdoa banyak-banyak, minta banyak-banyak, mengaku diri banyak dosa, banyak ini, minta pada Allah macam-macam. Jangan habiskan waktu tu borak tak suara aja. Nak pula handphone kan, asyik tengok handphone kat situ pun dia tengok handphone kerjanya. Itu peluang lah. Tapi ramai orang sia-siakan peluang itu. Dia sibuk bergambar lah ke sana, bergambar ke sini, kan, nak tengok orang sana, tengok orang sini. Itu rugi sungguh. Itu bila boleh peluang, boleh buat ibadat ini, buatlah dengan sebaik-baiknya. Macam kita jugalah. Kita boleh duduk dekat dalam masjid, kita boleh iktikaf dalam masjid. Tiba-tiba dia duduk, niat iktikaf pun tak. Dia duduk, patutnya buatlah ibadat. Dia habis masa dengan tengok handphone, borak, macam borak dekat kedai kopi. Rugi ke tak rugi? Rugilah. Macam tu. Bila kita ada peluang boleh buat ibadat secara teratur, buatlah sebaik-baiknya, guna masa sebaik-baiknya. Keadaan yang demikian rupa dapat melahirkan serta menggambarkan persamaan mutlak dari segi lahiriah di antara umat Islam di dunia, tanpa perkauman, tanpa kemewahan, tanpa kebanggaan. Hanya yang jelas adalah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang lemah, yang selalu berkehendak kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Ketika tu semua sama je. Ketika itulah kita tahu kita ni harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon kepada Allah bantuan. Hebat macam mana pun seseorang itu, dia akan rasa dia tak mampu buat melainkan dengan pertolongan Allah. Seorang yang kaya, seorang yang ada jawatan, seorang yang ada kuasa,
dia tetap merasa rendah diri dia tetap merasa dia memerlukan kepada Allah. Bila dia memerlukan pertolongan Allah, maka menjadi suatu kewajipan bagi dia ikut apa yang Allah perintah. Barulah dia akan dapat pertolongan Allah, barulah dia dapat keredaan Allah. Bila kita nak keredaan Allah, kasih sayang Allah, maka secara tidak langsung dia mengajar kepada kita bagaimana kita nak perlu taat kepada perintah Allah, kan? Taatlah perintah Allah, jangan buat zalim pada orang, jangan menipu orang, jangan fitnah dan sebagainya. Dididik macam tu. Sebab kita tahu kita ni lemah, kita ni lemah. Begitulah tuan-tuan, sebut sedikit tentang hikmah-hikmah yang ditulis dari ringkas tentang ibadat haji, yang mana semuanya mendidik jiwa kita. Kita ini manusia yang lemah, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia yang diajar oleh agama, diajar oleh Islam, adalah manusia yang datang untuk memakmurkan dunia ini dan menegakkan keadilan dan memberikan kebaikan kepada kehidupan manusia keseluruhannya, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira warga negara dan sebagainya. Islam mengajar kepada itu. Islam mengajar umatnya supaya buat baik kepada manusia, bahkan kepada haiwan sekalipun. Disuruh kita buat baik, kerana setiap kebaikan kita diberi ganjaran oleh Allah. Sekecil mana pun kebaikan kita, Allah tahu, Allah beri ganjaran. Begitu jugalah sebaliknya. Kalau seseorang buat sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka kita akan menanggung risiko daripada keburukan yang kita lakukan. Begitulah tuan-tuan, Islam mengajar kepada kita hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, hidup dalam keadaan masing-masing merasa perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masing-masing mencari jalan untuk taat, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar tu. Aku qauli subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.